Ya la la la, ya la la la, ya la la, ya la la la, ya la ya la. Yang kadang-kadang kita tak perasan. Memang kalah lah kan. Perit lah kalah ni, 70 orang sahabat gugur syahid. Perit. Tapi banyak hikmah. Pertama, adalah syuhada. Orang jadikan sebagai tokoh. Tuan-tuan, kalau tengok cerita hero-hero yang real, tengok cerita sejarah kan. Hero-hero yang real ni, kebanyakannya mati. Mempertahankan kebenaran, mati baru jadi hero. Hero yang tak mati ni, hero yang pakai spender kat luar je. Superhero. Yang tak betul pun kan. Yang tak wujud pun di alam realiti. Tapi kalau hero yang betul-betul hero, biasanya dia mati. Baru orang angkat dia. Biasanya lah, bukan semestinya, biasanya. Dia mati mempertahankan prinsip dia. Ni, golongan-golongan yang dipanggil sebagai 70 warriors. Muslim warriors. Sepatutnya kita buat filem lah kan. 70 wira-wira Islam. Tapi kita banyak buat filem. Filem-filem yang kadang-kadang tak ada kualiti kan. Macam mana? Tapi kita kena buat. Sebab anak-anak orang Islam ni dahagakan, kita panggil sebagai apa? Idol. Ataupun kita panggil sebagai tokoh. Ni dia pun tak ada tokoh orang Islam, tak buat filem, tak buat kartun, tak buat apa. Dia pun duk cari. Itulah yang pakai seluar dalam kat luar tu. Kan? Dia pun cari Superman, dia pun cari Batman. Ada budak-budak, dia nak tokoh. Yang boleh dijadikan sebagai panduan, yang boleh dijadikan sebagai ikutan. Yang dia nak bangga, ini tokoh saya. Sepatutnya kita buat kan. Saranan kepada penulis-penulis skrip dan juga pengarah-pengarah kena buat filem-filem macam ni. Terutama yang berkaitan dengan tokoh agama. Saya nampak ada jugalah. Ada filem baru Mak Kilau, tak silap. Ada kan? Saya tak tengok Tapi saya nampak macam tak keluar kan? Tapi macam nak keluar dah kan? Kita tengok itu di antara yang bagus, tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan. Okey. Kita balik pada isu kita. Kalahnya orang Islam di Uhud ni menyebabkan orang Islam ni kena muhasabah. Pasal apa kalah? Kalah sebab turun. Kalah sebab tak ikut cakap Nabi SAW. Tuan-tuan, orang Islam hari ni dekat, sebagai contoh orang Islam dekat India ramai tak? Ramai. Tak silap saya 100 juta bilangan orang Islam kat India. Tapi pasal apa boleh kena lanyak dengan kerajaan Hindu? Sebab tak bersatu. Yang ni dengan cara dia, yang ni dengan cara dia, yang ni dengan cara dia. Orang kata macam mana nak bersatu, Ustaz? Nak bersatu balik pada sunnah. Balik pada Quran, balik pada sunnah. Itulah cara bersatu. Sebab Nabi SAW sendiri beritahu dah kat kita. Terang-terang Nabi beritahu dalam hadis Irbad bin Sariyah. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Siapa hidup lama selepas daripada aku, lepas daripada aku wafat nanti, kalau kamu hidup lama, kamu akan nampak manusia akan berbantah. Kamu akan nampak manusia akan bercanggah. Fa'alaikum bisunnati. Pegang sunnah aku. Kalau nak bersatu, pegang sunnah Nabi SAW. Kalau tak pegang sunnah Nabi, tuan-tuan, yang ni ada ajaran dia, yang ni ada ajaran dia, yang ni ada cara ibadat dia, yang ni ada cara ibadat dia, maka kita tak dapat bersatu. Orang-orang di India sana, orang-orang Islam, macam-macam duk Brelwi ada, yang ni Naqsybandinya, yang pelik-pelik. Kan, tarikat ni kata tarikat tu tak betul, tarikat tu kata tarikat tu tak valid. Lama-lama duk bergaduh sama sendiri. Kalau kita pegang sunnah, semua valid. Tak ada tarikat boleh kata dia bukan tarikat betul. Semua pegang sunnah Nabi SAW. Clear. Kan, clear masalah. Apa yang Nabi buat, kita follow. Apa yang Nabi tunjuk, kita ikut. Clear. Tapi, ada di kalangan manusia yang kadang-kadang rasa tak cukup. Tak cukup dengan apa yang Nabi tunjuk. Tak cukup dengan apa yang Nabi anjur. Tak cukup. Dia nak pergi cari yang lain. Yang ni tok guru saya punya. Dia mimpi. Zikir ni mari pada mimpi punya. Kita kata kalau mimpi, macam mana nak tahu mimpi tu betul tak betul? Hang jangan banyak tanya lah.
Hang siapa nak tanya? Kita kata bukan kita nak tanya. Kita amalan agama ni mesti ada originality. Dia mesti ada keaslian. Kalau baru semalam dapat, tahun depan pun ada orang lain dapat. Tahun lagi satu ada orang lain pula dapat. So lama-lama versi agama ni jadi versi macam-macam. Ustaz, mazhab kita pun ada 4. Mazhab ni Syafi'inya, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, mereka ni tak reka amalan. Mereka semua bersumber kepada teks yang sama. Ayat Quran dan Sunnah. Cuma tafsiran aja berbeza. Mari yang kemudian ni, dia jadi pelik. Saya baca lah buku sikit pasal Haqqani ni, saya baca juga sikit. Pelik tu lah. Banyak benda pelik. Kan? Kalau dia kata, Tok Guru dah sampai kepada tahap Grand Sheikh. Grand Sheikh ni kira macam wali lah. Dia tengok orang, dia boleh fire dosa orang tu. Tengok. Saya baca pun, lain macam ni. Dia tengok je orang tu, dia boleh fire, bakar kesalahan orang tu, dosa orang tu. Kita ingat Nabi pun dakwah, dia tara tengok kan. Macam? Boleh terima? Itu yang kata boleh tu. Itu yang kita pelik tu. Macam mana boleh kata boleh ni? Ni benda pelik ni. InsyaAllah tuan-tuan 25 bulan 6. Kuib akan anjur. Kolej Universiti Islam Perlis. Tuan-tuan mungkin tak pernah dengar Kolej Universiti Islam Perlis kan? Kali ni tuan-tuan dengar lah sebab saya dah jadi direktor kat situ. Jadi tuan-tuan kena sokong sikit kita, usaha-usaha kita ni kan. Cuma, kita balik pada isu. Dia teringat dekat Mus'ab. Sebab Mus'ab terkorban. Jadi, kekalahan orang Islam itu memberikan satu pengajaran yang besar bagi Abdurrahman bin Auf. Kadang-kadang kita ni menang tu nikmat. Kalah tu ujian. Kadang-kadang bala. Tapi kadang-kadang kalah tu beri manfaat pada keimanan kita. Kadang-kadang kesusahan tu beri kebaikan pada kita. Walaupun kita tak suka, tapi bagi kebaikan. Waktu susah dengan waktu senang, mana lagi khusyuk doa? Cuba tanya diri sendiri. Waktu kita doa serius, nangis-nangis, duduk atas sejadah, tak mau bangun-bangun daripada sujud. Solat kat rumah seorang-seorang kan, tengok sujud lama je sujud. Orang rumah tengok, suami aku ni mati ke? Tengok berapa hari sujud lama ni. Lepas solat kita tanya, kenapa sujud lama sangat? Dia kata, kita dalam keadaan susah, saya doa lama sikit. Tapi kalau senang, doa lama tak? Mungkin ada, tapi tak sekhusyuk doa waktu kita susah. Dia punya khusyuk tu lain. Dia punya nikmat doa. Tuan-tuan, kita tak boleh tipu diri. Waktu kita susah lah kita doa betul-betul khusyuk. Betul-betul rasa nikmat. Betul-betul kita hayati. Kadang-kadang waktu kita biasa-biasa ni, waktu senang ni, wahai Tuhan, saya minta yang biasa lah Tuhan. Dia buat macam order restoran je kan. Anda macam biasa satu. Macam tu je lah order kita. Tapi bila kena musibah, tak ada orang yang boleh bantu. Tak ada siapa boleh bantu. Masa tu kita dah tangan, wahai Tuhan, Engkau lah yang aku harap. Saya pernah mengalami situasi itu. Kami ni dulu pergi Jordan, sama belajar. Masa tu tak fikir panjang. Anak seorang. Sekali anak demam sawan. Masuk dalam ward. Musim sejuk. Hujan. Sejuk. Kena rendam dengan air sejuk. Kena rendam dengan air sejuk oleh doktor. Menangis. Masa tu tuan-tuan saya menangis. Anak seorang, anak sulung. Kita kan tahu. Anak kena demam sawan ke apa, kita tak tahu. Tiba-tiba dah jegang. Berbuih-buih mulut. Bawa pergi hospital, kena rendam dengan air sejuk 30 minit. Kita tak tahu anak aku ni akan jadi elok ke tidak. Masa tu doa. Doa yang paling nikmat. Doa yang paling sedap waktu tu lah. Kerana kita tak ada siapa nak harap. Keluarga tak ada. Kawan tak ada. Duit pun tak ada. Doktor tu akhirnya kesian dengan kami. Bila bil tinggi sangat. Jordan, dia punya GST 16%. GST 16%. Kan? Mahal. Dah lah 1 dinar sekarang ni lebih kurang dalam RM7. Kan RM6 lebih. So, mahal.
Doktor tu kesian. Doktor Ashraf, saya ingat ni nama dia. Dia kata, sinilah dia kata. Muhammad, dia panggil saya Muhammad. Muhammad, lepas ni kau datang, kalau anak sakit datang, tak payah daftar kat hospital. Bagi tahu nak jumpa Doktor Ashraf. Dia datang jumpa saya, consultation saya bagi free. Cuma saya bagi prescription, you beli. Beli ubat kat luar, beli ubat kat farmasi. Sebab kalau daftar kat sini jadi mahal. Saya bagi free lah consultation. Dia kesian kan saya. Tengok muka orang miskin macam tu kan. Sekarang ni tak lah kaya pun kan. Tapi masa tu tuan-tuan, sedap doa. Abdul Rahman bin Auf juga merasakan benda yang sama. Dia menangis. Dia kata dia lebih baik daripada saya. Para ulama bahas macam mana dia boleh kata Mus'ab lebih baik daripada Abdul Rahman, sedangkan Abdul Rahman tu martabat kedua dalam sahabat yang paling baik. Kan saya sebut tadi, sahabat yang paling baik 4 orang tu. Lepas tu campur 6 orang, lepas tu golongan Badar. Mus'ab ni dia syuhada lah. Tapi dia tak termasuk dalam 10 orang tu. Abdul Rahman masuk. Sebahagian ulama kata tawaduknya Abdul Rahman. Walaupun dia tu ranking lebih tinggi daripada Mus'ab, tetap dia rasa di bawah lagi. Tu first. Ada yang kata tak, dia sebut ni sebelum dia tahu yang Nabi SAW jamin dia dalam syurga. Sebab para sahabat ni kadang-kadang ada hadis yang dia tak pernah dengar. Ada hadis yang dia tak tahu. So mungkin salah satu daripada 2 kemungkinan ni. Maka bila dia kata macam tu, dia kata kain yang nak tutup badan dia pun tak cukup waktu dia meninggal dunia. Kan? Sehingga Nabi kata bahagian kaki dia tu balut dengan tumbuhan, izkhir namanya. Tutup dengan tumbuhan. Punya tak ada benda dah pada masa tu. Apa kata Abdul Rahman? Abdul Rahman bin Auf kata, dia kata, laqad khashina. Sebab dia kata, summa busita lana minad dunya ma busit. Kemudian telah dibuka dunia ni kepada kita. Sebab dia sebut ni, di akhir-akhir hayat dia, masa ni Islam tengah buka empire banyak. Harta rampasan perang jadi banyak. Jadi kaya. Dia kata kemudian dibuka kepada kita dunia ni. Laqad u'tina minad dunya ma u'tina. Kita telah diberi dengan dunia yang pelbagai kemewahan yang ada. Laqad khashina hasanatina ujilat lana. Kami takut segala kebaikan yang kita lakukan dulu telah disegerakan oleh Allah balasannya di dunia ni. Masa Abdul Rahman bin Auf dia tengok dia ni kaya. Walaupun dia orang saleh, tapi dia takut. Dia kata alangkah baiknya jadi Mus'ab. Sebab dia terkorban awal. Dia tak sempat ambil habuan dunia. Tak sempat. Dia terus terima habuan akhirat terus. Dia tak sempat pun nak rasa kemenangan. Dia pergi dalam keadaan Islam masih ditindas. Dalam Islam masih lagi belum menang. Dia kata ni bagus lagi. Khabbab juga pernah menyebutkan perkara yang sama. Dia kata sebahagian daripada kita telah pergi. Belum sempat ambil habuan dunia. Pergi dulu. Itu lebih baik. Kita telah terima pelbagai kebaikan, pelbagai kemewahan yang kita bimbang, kata Abdul Rahman bin Auf. Kita bimbang. Kebaikan-kebaikan ni menyebabkan kita lupa sehingga pahala yang kita buat dulu tu tak boleh nak tampung kelekaan kita pada hari ini. Ni siapa sebut ni? Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan, kalau Abdul Rahman bin Auf sebut macam ni, kita ni sepatutnya lebih takutlah. Saya pun bila baca ni, kalau orang yang dijamin syurga fikir macam ni, kita ni kena lebih-lebih takutlah.